Ya Damia, sila jawab. Di sekolah ayah saya. Siapa? Anak siapa ni? Siapa nama ayah? Ustaz sekolah di SMK Permatang Tok Jaya. Oh, anak Ustaz Naimi. Ya, ya, ya. Kirim salam untuk ayah. Ustaz Naimi dulu pernah sama-sama dengan Ustaz di SMK Matang Tok Jaya. Okey, okey. Damia di sekolah mana tadi? Di Damia di Ikram kan? Ya, ya, Damia di Ikram. Alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Ada lagi tak? Oh, tak famousnya Ustaz. Maksudnya seorang je pelajar yang kenal Ustaz. Yang lain belum kenal Ustaz lagi Okey, apapun malam ini insya-Allah kamu akan mengenali Ustaz dan kita akan mulakan kelas pada malam ini insya-Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi Ustaz Zahrozi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap pekerjaan, perbuatan, amalan yang tidak dimulakan dengan Fatihah ataupun bismillah, amalan itu akan jadi amalan yang kurang berkat, kurang bermakna, tak mencapai maksudnya. Jadi sama-sama kita baca bismillah Al-Fatihah pada malam ini. Lepas ni Ustaz nak minta seoranglah untuk mulakan dengan doa jadi ketua kelas pada malam ni. So kita baca Al-Fatihah sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Moga-moga Al-Fatihah menjadi pembuka majlis kita dan pembuka rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua insya-Allah. Dan sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, Ustaz cari seorang ketua kelas untuk mulakan dengan doa. Dan Ustaz tak berapa nak mengenali semua, tapi chat yang terakhir datangnya daripada Luqmanul Hakim. So kita minta Luqman baca doa. So Luqman baca doa, dia hehehe kan Ustaz. So kita hehe kan dia. Luqman. Mana? Naam Ustaz. Naam, ya Luqman. Boleh Luqman sekolah ke? Sekolah mana? Smil Al-Ikram, Tasik Lugok juga. Tasik Lugok juga. Alhamdulillah. Tingkat 5. Ya. Ya. Fadal, tafadhal ya akhi al-karim. اقرأ الدعاء لنا. تشرفت أستاذ. نعم، شكرا لك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الجنة وأبواب النجاح. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الإجابة. Okey, alhamdulillah kita dah mulakan dengan doa, dan untuk tidak melengahkan masa, kita hanya ada 1 jam setengah dan kita nak cover beberapa tajuk untuk bahasa Arab pada malam ini ataupun tajuk saraf. So malam ini Ustaz akan bawakan semua dengan skrin yang kamu lihat. MPDCA tuition bahasa Arab pada malam ini bermula pada pukul 8.30. Tajuk kita ialah tajuk saraf. Saraf mudahnya untuk Ustaz maklumkan,
Saraf ialah bagaimana kita nak mengetahui perubahan ataupun asal perkataan. Saraf bermakna kita nak mengetahui perkataan asal bagi satu-satu kalimah dan perubahannya. Macam Ustaz sebut tadi, Nabi SAW nama dia di bumi, nama dia Muhammad. Dan nama dia di akhirat, nama dia Ahmad. Apa beza Muhammad dan Ahmad? Ada tak perbezaan dia? Hamid ke contohnya, ada ke beza dia? Mahmud contohnya, ada ke beza dia? Dia datang daripada perkataan yang sama. Hamidah. Sama je. Hamidah boleh jadi Ahmad, Hamidah boleh jadi Mahmud, Hamidah boleh jadi Muhammad. Tapi ada beza dia. Dan macam mana kita nak tahu beza? Kita akan belajar dalam tajuk-tajuk saraf ini. Okay? Saraf, kita nak tahu. Contohnya, Nabi SAW nama dia Muhammad. Dia orang yang terpuji. Orang yang dipuji oleh manusia di dunia. Nama Nabi SAW terpuji, seluruh dunia, seluruh alam memuji Nabi SAW. Sebab itu nama Nabi bernama Muhammad, kita namakan dia dengan nama gelaran yang terpuji. Tapi Ahmad membawa makna yang lain. Ahmad membawa makna pemuji. Orang yang suka memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ahmad ialah orang yang suka memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi terkenal sebagai manusia yang ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama Muhammad dan Ahmad ni berbeza makna dia. Macam mana kita nak tahu? Saraf lah tempat dia. So alhamdulillah pada malam ni dalam KSSM untuk tajuk saraf hanya ada 5 sahaja tajuk. Ada 5 sahaja tajuk yang tertera dalam skrin kamu. Yang pertama ialah tajuk tasrif fi'il. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Kamu akan ditanya tentang fi'il madhi, fi'il yang telah lepas, kan? Fi'il mudhari', fi'il yang sedang berlaku. Fi'il amar, fi'il yang kita gunakan untuk suruhan. Jangan kata madhi lepas, mudhari' sekarang, amar akan datang. Tak, bukan macam tu. Madhi telah lepas, mudhari' yang sedang berlaku. Amar ialah fi'il untuk kita menyuruh. Kita menyuruh. Untuk akan datang apa dia? Kita guna fi'il apa? Kita guna fi'il mudhari'. Madhi, mudhari'. Madhi untuk telah lepas, mudhari' untuk sekarang dan akan datang, amar untuk yang untuk suruhan. Kemudian yang kedua adalah tajuk dia ialah isim fa'il. Fa'il ialah pembuat. Kata nama pembuat. Kata nama menunjukkan siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan dan perbuatan. Itu isim fa'il. Yang ketiga isim maf'ul. Isim maf'ul ialah kita bercerita tentang benda yang kena buat, ataupun yang terbuat, ataupun yang dibuat. Semua yang Ustaz sebut tadi, ya, kamu kena clear makna dia. Isim yang kena buat, isim yang terbuat, isim yang dibuat. Jadi senang. Kadang-kadang kita orang Melayu suka nak translate dulu ke dalam bahasa Melayu. Baru kita boleh nak faham. Jadi makna dia Ustaz rangkumkan dalam tadi 3 isim maf'ul ialah satu isim, bukan perbuatan lah kalau isim ni. Isim yang makna dia kena buat, terbuat dan dibuat. Isim fa'il pula ialah isim kata nama yang menunjukkan pembuat dia siapa. Yang menunjukkan pembuat dia siapa. Kat sini biasa pelajar confuse tentang fa'il dan isim fa'il. Fa'il ialah tajuk nahu. Fa'il tajuk nahu. Tapi kita nak cerita sekarang ni ialah tentang isim fa'il. Fa'il contohnya kalau Ustaz kata Muhammad makan nasi. Siapakah yang sedang makan nasi? Ustaz tanya, siapakah pembuat dia? Maka kita akan jawab Muhammad lah. Dan dalam bahasa Arab, akala Muhammadun. Kita akan letak baris depan Muhammadun. Sebab dia fa'il, pembuat. Dan dia berbaris depan marfu'. Tapi dia bukan isim fa'il. Dia bukan isim fa'il. Isim fa'il ni ialah kita tengok akala Muhammadun fi al-mat'am. So Ustaz nak tanya, siapakah yang makan?
So kalau Ustaz tanya, siapakah yang makan? Ustaz akan kata, man akilun. Ustaz akan kata, man akilun. Siapa yang sedang makan? Daripada perkataan akala, Ustaz sebutkan siapakah yang makan? Siapakah yang sedang makan? Ustaz akan gunakan isim fa'il man akilun. Okay, boleh faham Okey, yang keempat ialah isim alat. Isim alat ialah cerita tentang benda, tentang peralatan. Daripada contohnya tulis, kita menulis, kita boleh jadikan dia sebagai alat tulis. Contohnya sapu boleh jadi penyapu. Dan akhir sekali masdar. Masdar ialah kata terbitan. Kata yang ada imbuhan. An, pe-an ataupun ke-an. Itu simple lah kita jelaskan begitu. Contohnya tidur. Kita kata makan lah. Makan. Jadi dalam bahasa Melayu, masdar ni lebih macam kita kata pemakanan ataupun makanan tu sendiri. Makan jadi makanan. Tu masdar. Dia adalah isim. Okey. So, daripada 5 tajuk ni, Ustaz nak beri kebebasan untuk semua. Kamu minat tajuk mana untuk kita belajar pada malam ni? Kita ada sejam setengah ni. Tajuk apa yang kamu nak belajar pada malam ni? Isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, masdar. Tasrif fi'il, Ustaz tolak tepi sebab dia panjang sikit nak urai. Tapi dalam tajuk ni kita boleh belajar. Okey, Aimin kata isim fa'il. Ustaz buka lagi, kita lobby dulu. Mana yang banyak? Isim fa'il sekarang ni. Semua nak belajar isim fa'il? Masdar kata Yohana. Oh, ramai banyak. Masdar. Uish, Masdar lagi. Allah, masdar. Okey, semua memilih masdar. Mana pun tak apa. Ustaz lebih suka kepada jawapan mana pun tak apa. Walaupun semua pilih masdar. Masdar sulasi mujarad Ustaz. Okey, so sebelum kita pergi kepada tajuk masdar, Ustaz mulakan dulu dengan isim alat boleh? Isim alat. Untuk kita okey, baik Aimin, terima kasih. Kita mulakan dengan isim alat. Okey, isim alat adalah isim alat mana isim alat ni? Okey, isim alat. Kita belajar dulu tentang isim alat pada malam ini dan kita nak go through dengan simple saja. Okey, ambil nota semua. Ambil nota. Untuk tajuk soraf, kamu akan ditanya dengan 3 soalan. Untuk boleh tulis kamu akan ditanya tentang 3 soalan. Soalan dia berbunyi kenal, tukar dan buat ayat. Kenal, tukar dan buat. Siapa-siapa boleh tulis kat chatting supaya senang beringat. Okey, untuk soraf ni ada 3 perkara yang kamu kena tahu. Yang pertama kenal, tukar dan juga buat ayat. Okey, so kalau kita belajar tajuk isim alat, kamu kena kenal isim alat tu apa. Kamu kena tahu bagaimana nak tukar isim alat. Dan yang ketiga, macam mana nak buat ayat bahasa Arab yang komplit dengan menggunakan isim alat yang betul. Kalau belajar masdar pun sama, mesti kenal, mesti tahu tukar dan mesti buat ayat. Thank you Luqman atas perkongsian. Kenal, tukar dan buat ayat untuk soraf. Dan soraf untuk KSSM ni, Ustaz cek lebih kurang dia boleh ada 10 markah hingga 20 markah dalam peperiksaan sebenar. 10 hingga 20 markah untuk peperiksaan. Okey, kita tengok isim alat. Isim alat ialah isim yang menunjukkan nama benda ataupun peralatan. Okey, dan kita tahu kita boleh sebutkan peralatan dalam kelas kita, ada penyapu, ada papan hitam, ada meja, ada kerusi, adanya kipas, adanya pintu dan sebagainya. So isim alat. Tapi isim alat yang dimaksudkan dalam bahasa Arab ni ialah isim alat yang ada yang boleh diubah daripada fi'il. Yang boleh diubah daripada fi'il. Okey,
Contoh dia, daraba maknanya pukul, daraba maknanya pukul, tetapi kita nak jadikan dia sebagai pemukul. Kalau kita dalam bahasa Melayu, kita terpaksa tulis alat yang digunakan untuk memukul, alat pemukul. Jadi kepada alat yang digunakan untuk memukul ataupun alat pemukul. Just letak saja perkataan mim berbaris bawah di depan kalimah, dia akan jadi midrab. Daraba pukul, midrab pemukul. Begitu saja dalam bahasa Arab. Sebab itu untuk terjemahan, kalau satu surat bahasa Arab untuk diterjemahkan dalam bahasa Melayu perlu kepada 2 ataupun 3 muka surat. Sebab perkataan beginilah. So bahasa Arab dia lebih ringkas. So macam mana nak tukar perkataan bahasa Arab? Contohnya kalau Ustaz letak perkataan jalasa, contohnya jalasa duduk. Bagaimana nak jadikan tempat duduk ataupun alat duduk? Alat duduk. Kita nak kata dia bukan kerusi tapi benda tu dijadikan tempat duduk. So kita tak ada perkataan nak gambarkan dia, maka kita boleh gambarkan dia dengan isim alat. Tambahkan mi di hadapan dengan berbaris bawah. So dia jadi Mijlasun. Mijlasun. So dia jadi mijlasun. Okey. Itu dia punya gambaran awal lah. Apa dia panggil untuk isim alat ni. Okey, terdapat 4 formula untuk isim alat ni. Yang pertama, mif'alun, mif'alatun, mif'alun dan juga fa'alah. Mif'alun, mif'alah, mif'alun dan fa'alah. Ada pelajar Ustaz mengajar di SMK Matan Tok Jaya, dia taklah sehebat pelajar sekolah SMK masyhur kan. Dan Syekh Abdullah Fahim kan. Jadi dia tak ingatlah apa dia panggil formula ni. Jadi Ustaz pun terpaksalah buat kepada pelajar-pelajar Ustaz yang masih di peringkat tadika ni formula untuk ingat isim alat tu. So Ustaz pun bagilah gambar ni kepada pelajar Ustaz. Dan Ustaz kata apa yang ada dalam gambar ni? Dia orang pun kata ada gambar Doraemon. Yohana tanya, Ustaz kalau fi'il tu tak ada wazan, kita boleh letakkan mim baris bawah tu ya. Kalau fi'il tu tak ada wazan. Ustaz tak faham maksud Yohana. Cuma kalau contohnya kursi. Kursi dia bukan datang daripada fi'il. Dia bukan datang daripada fi'il. Dia adalah contohnya kursi, papan putih. Dia datang daripada apa dipanggil isim jamid, isim yang tersendiri menggambarkan benda tu. Macam contohnya at-telefon. Dia datang daripada perkataan yang bukannya bahasa Arab ataupun dia datang dengan nama perkataan, contohnya bumi, al-ardu, asyamsu, dia datang macam tu. Dia benda tapi dia datang dibuat oleh orang Arab dengan nama tertentu. Tapi ada nama contohnya makan. Alat untuk makan, orang yang makan, benda yang dimakan. Contoh Ustaz bagi tadi jalisun, jalasa. Jalasa jalasa, mijlas ni kita tak boleh nak katakan dia adalah kursi lah. Mijlas dia akan jadi tempat untuk duduk, alat untuk duduk. Kan sekarang ni alat untuk duduk banyak kan. Bukan kerusi saja kan. Jadi kita tak tahu nak panggil dia apa. Nak panggil kursi bukan macam kursi. So kita boleh panggil dia mijlas, tempat untuk duduk. Boleh? Tak ada masalah. Boleh Yohana? Okey, jadi Ustaz bagi kepada pelajar Ustaz gambar ni. Dan Ustaz kata apa yang kamu nampak dalam gambar ni? Okey, silakan. Siapa nampak gambar ni, nampak apa? Kunci. Nampak? Kunci. Describe the picture. Sawir hadhihi surah. Ada Ataupun hadhihi surah. Ada Nobita. Apa yang Nobita sedang buat?
naik basikal. Nobita naik basikal. Okey, kemudian Doraemon, apa yang Doraemon sedang buat? Dia naik menyapu. Naik menyapu. Apa yang siapa tu? Shizuka. Si ustaz tak bagi kenal, tak bagi ustaz hafal nama perempuan. So budak perempuan tu nama apa? Shizuka. Shizuka. Okey, Shizuka buat apa? Sedang menunggang basikal kan? Okey, membonceng basikal. Okey, ada berapa alat yang ada kat dalam ni? Dua. Apa dia dua tu? Apa yang dua? Penyapu dengan basikal. Penyapu dengan Basikal dan penyapu. Ya? Penyapu dengan basikal sahaja. Ada lagi tak alat? Kunci pun dah ada 3. Ada lagi tak benda lain yang dia boleh jadikan alat? Yes, Yohana kata kunci lagi. Ada lagi tak? Pensel, betul. Kamu ni macam mencari apa dia panggil benda yang tersembunyi pun tak jumpa. Okey, ada 4. Yang pertama penyapu, ada basikal, ada kunci dan ada pensel. Cermin mata tu kita tak kira lah sebab dia adalah trademark bagi Nobita. Okey, so kamu kena ingat ni, kenapa Ustaz sengaja highlightkan 4 alat ini? Kerana ada benda yang tertentu. So macam mana Ustaz ajar pada Ustaz? Suruh sambil tengok gambar Doraemon tadi, dia kena hafal lah formula isim alat ni. Dan Ustaz jadikan dia pantun supaya mudah ingat. Nobita tunggang basikal, Doraemon naik penyapu. Jangan takut gagal, usaha tanpa ragu. Shizuka pegang kunci, Nobita gigit pensel. Buang rasa benci, semua kerja akan berhasil. Siapa kata bahasa Arab ni susah? Kalau kita benci, tak minat bahasa Arab, memang tak akan berjaya. Tapi kalau kita buang rasa benci, sungguh belajar bahasa Arab, tak takut untuk gagal, tak takut untuk mencuba, pasti kita berjaya. Lawa tak Ustaz punya pantun? Lawa. Lawa. Tak boleh lawa saja. Siapa yang boleh hafal ni? Ustaz bagi 1 minit untuk hafal. Okay. Arash, okey, nanti Ustaz akan tanya Arash nanti, okey. Memang. 1 minit. Arash, get ready. Nobita tunggang basikal, Doraemon naik penyapu. Jangan takut gagal, usaha tanpa ragu. Shizuka pegang kunci, Nobita gigit pensel. Buang rasa benci. Semua kerja akan berhasil dan kita akan tanya Arash. So Arash. Apa kata Ustaz tanya Amirul Amin? Sebelum tu Arash dulu. Lepas Arash, Ustaz akan beri peluang untuk Arash pilih seorang kawan Arash. Okey, Arash dulu. Nobita tunggang basikal, Betul. Doraemon naik penyapu. Basikal. Kal. Buang rasa. Bukan. Buang rasa. Bukan. Apa dah lupa ni. Nobita naik basikal. Nobita tunggang basikal. Nobita tunggang basikal. Doraemon naik penyapu. Doraemon naik penyapu. Gagal. Apa gagal lah. Gagal. Jangan takut gagal. Apa dah Usaha apa dah. Apa ni banyak ni. Okey, Ustaz bagi 2 saat untuk tengok. Okey boleh. Okey. Okey. Dah lah lama-lama. Okey. Cepat. Okey. Kita tunggang basikal. Ya. Doraemon naik motor. Bukan. Naik motor pula hang ni. Doraemon naik penyapu.
Jangan takut gagal. Usaha tanpa ragu. Usaha tanpa ragu. Okey, Arash nak bagi siapa pula? Oh, tidak lain, tidak bukan Amirul Amin. Amirul Amin. Mana Amirul Amin? Boleh? Spotting sikit Amirul. Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Okey, Amirul. Silakan. Ya Ustaz. Apa pantun yang kedua? Pantun yang kedua. Apa ni Ustaz punya krik-krik ni? Sat. Ya. Nobita gigit pensel lah tak? Ya, yang tu. Sebelum tu ada lagi Shizuka dulu. Shizuka pegang kunci. Ya, Shizuka pegang kunci. Nobita gigit pensel. Ya. Buang rasa benci. Ya. Segala kerja, semua kerja. Semua kerja diberkati ya? Mana boleh pensel. 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 Berhasil. Semua kerja berhasil. Semua kerja akan berhasil. Okay, thank you. So daripada pantun ini kita tahu ada 4 benda yang perlu diingat, iaitu pensel, penyapu, kunci dan basikal. Kenapa? Sebab 4 benda ni lah yang akan jadi apa dia panggil wazan ataupun formula isim alat. Pensel nama dia mirsamun. Mirsamun. Jadi apa sahaja nanti kita akan tengok perkataan yang ada dalam bahasa Arab. So kita adjust daripada 4 wazan ini saja. Sama ada dia guna wazan mif'alun, mirsamun, ataupun mif'alatun untuk penyapu, miknasatun, ataupun kunci miftahun, mif'alun, dan basikal darajah, fa'alah. Okay, so kamu kena hafal 4 ni ya. Hafal 4 ni untuk jadi formula yang kamu pegang. Jadi kalau diminta untuk buat isim alat, so try gunakan wazan ini, kemudian recall balik. Pernah tak kita belajar bahasa Arab dan keluar perkataan ini? Okey, ingat pensel apa dia semua? Mirsamun. Penyapu miknasatun. Kunci miftahun dan basikal darajah. Okey. Yang ni kita nak belajar 2. Kita boleh tahu. Yang pertama kita nak belajar untuk kenal. Kita dah kenal ni wazan isim alat macam ni. Depan semua mi. Dan satu yang special fa'alah. Okey. Yang kedua kita nak belajar tukar. Tukar kalau contohnya rasama tadi kita tambah mirsamun. Kanasa jadi miknasatun dan sebagainya. Okey, kita pergi tengok pada contoh isim alat yang ada dalam bahasa Arab. Ustaz dah guna spacing untuk Ustaz bagi kolom untuk beberapa contoh. Rasama, mirsamun itu pensel. Daraba, midrabun itu pemukul, bat. Badminton ke ataupun kayu baseball, kayu pingpong ke, bat pingpong, semua kita panggil midrab. Sa'ada, mis'ad iaitu lift. Sa'ada daki, mis'ad alat untuk mendaki lift. Bawah dia fataha miftah. Buka, miftah alat pembuka iaitu kunci. Asbaha ataupun sabaha ialah misbah lampu. Taraqa mitraqah pukul. Rawaha ataupun raha mirwahah iaitu kipas. Kanasa miknasah penyapu. Masaha mimsahah pengelap. Maha mimhah pemadam. Kawa mikwah iaitu alat striker. Ghasala ghassalah. Yang ni special sikit. Yang lain semua bubuk tambah mi. Yang ni kita letak perkataan fa'alah wazan dia.
Macam darajah, sayyarah. Okay, ghasalah jadi mesin basuh. Sayyarah jadi semua ni adalah jentera. Semua ni adalah benda yang bermotor. Sara sayyarah, kereta. Salaja thalajah. Thalajah. Okey, darajah. Darajah ialah basikal. Okey. So kita pergi kepada tadribat isim alat. Tadribat isim alat ada beberapa benda yang kita tengok di sini perlu. Okey. Okey, untuk kita just ambil dalam pukul 9, setengah jam yang pertama ni untuk kamu tadi kamu dah kenal, sekarang ni kamu nak tukar. Kamu nak tukar isim alat ini. Rasama, macam mana nak tukarkan dia jadi isim alat? Siapa boleh jawab? Sebut je. Mirsamun, betul. Okey, kita ambil perkataan daraba. Midrabun arash, betul. Ustaz pergi kepada nombor 4. Fataha. Miftahun. Okey, wazan di miftahun. Taraqa, nombor 6. Taraqa. Mitrakun tak tepat. Sebab dia dah jadi dia jadi istilah Arab panggil dia mitraqatun. Ya, betul. Mitraqatun. Okey, raha ataupun rawaha. Mirwahatun. Tak ada alif Mirwahatun. Okey, baik. Nombor 11. Kawa, striker. Mikwatun, betul. Nombor 12 ni Ustaz rasa dia dia ada dua. Ustaz letak kat sini arsala. Alat membasuh. Nak jadikan dia mesin basuh. Nak jadikan dia mesin basuh macam mana? Mirsalatun. Sorry. Jadikan dia mesin basuh. Ghassalah. Mesin basuh ialah ghassalah, betul. Sara berjalan, ronda-ronda. Alat yang digunakan untuk berjalan-jalan meronda-ronda ialah sayyarah. Thalaja, salji. Alat untuk jadikan dia sejuk, berais, peti ais jadi apa? Thalajah. Okey, nombor 16. Nombor 16 dia beza dengan nombor 12 Ustaz nak jadikan dia bukannya bukannya mesin basuh tapi tempat untuk basuh, sinki. Apa dia dalam bahasa Arab? Ya, Aimin Natasha, mirsalah adalah sinki. Ni jawapan dia. Okey. Ni jawapan dia. Mirsalah. Okey, dan makna dia. Okey, kita terus pergi kepada Ustaz kata apa yang perlu tahu untuk saraf ni? Soalan dia akan tanya apa? Saraf? Kenal Tukar. Dengan Buayat. ayat. So kita dah tahu bagaimana untuk kita dah kenal macam mana isim alat ni. Semua ada mi kat depan ataupun guna perkataan yang macam kunci, pemadam pula, kunci, penyapu lagi, basikal dan juga pensel kan. Mirsamun, miknasatun, miftahun dengan darajah. Dia guna pattern yang ni. Kalau guna pattern macam ni, isim alat lah tu. Jadi kamu dah kenal dah. Dan kamu pun boleh tukar tadi kan? So macam mana nak buat ayat sekiranya dia kata buat ayat menggunakan perkataan mis'adun. Buat ayat menggunakan perkataan mitraqah. So macam mana kita nak buat ayat? Okey. So saya cuba untuk bagi kepada semua tips untuk buat ayat isim alat.
Okey. Ingat kalau ada note, catatan, catat. Yang pertama, kita kena faham bahawa isim alat ni benda. Isim alat ni peralatan yang digunakan. Jadi kalau kita kata miknasatun, kita tahu dia penyapu. Ayat yang kita boleh buat dengan menggunakan nama penyapu, Ustaz letak kat sini ada 3. Yang pertama, boleh gunakan perkataan zaraf makan. Gunakan zaraf makan. Zaraf makan ni gunakan tempat untuk dia. Contohnya kita sebut apa dia punya penyapu berada di hadapan kelas. Okey, senang. Buat ayat miknasah katakan. Penyapu berada di hadapan kelas. Okey. Yang kedua, jawapan dia peralatan yang mempunyai fungsi. Kalau kita sekarang ni nak buat ayat tentang miknasah, ambil balik fungsi awal dia. Makna perbuatan tu. Kita letak kat depan. Kanasa Muhammadun bil miknasah. Fil fasli. Kanasa Muhammadun bil miknasah. Fil fasli. Kalau siapa tahu sampah dalam bahasa Arab, tulis kanasa Muhammadun al-qumamata bil miknasah. Boleh kan? Okay. Dan yang terakhir sekali, untuk isim alat ni boleh gunakan kalimah yang membawa makna guna dan pakai. Kalimah magic. Boleh gunakan perkataan astakhdimu ataupun astamilu ataupun istakhdama ataupun istamala. Okey. Cuba bantu Ustaz untuk kita jawab soalan ini. Okey, apa jawapan kepada taraqa? Jawapan kepada taraqa ialah Mitraqah. mitraqatun. Betul, mitraqatun. Macam mana kita nak buat ayat? Al-mitraqatu. Al-mitraqatu, Ustaz kata mula-mula sekali, kita letakkan dia dengan zaraf makan di tempat mana-mana. Kita kata al-mitraqatu Alal maktab. alal maktab, settle. Tukul berada di atas meja, settle betul. Okey, kedua, sekali lagi. Buat ayat lain. Guna fungsi dia. Guna fi'il dia. Taraqa Muhammadun, kita guna macam tu. Taraqa Muhammadun, Muhammad ketuk. Ketuk apa? Sebut ketuk apa-apa. Yang kamu tahu al-qittu. Kamu tahu kucing. Muhammad ketuk kucing bil mitraqah. Zalimnya. Kesian dekat kucing tu. Mati syahid. Tak apa. Pemeriksa kata betul. Walaupun jawapan kamu sadis dan ganas, tapi betul, dapat 2 markah. Okey? Okey? Boleh? Jadi Muhammad ketuk kucing dengan tukul. Betul jawapan dia. Okay, jawapan ketiga, Ustaz kata guna magic. Apa dia? Perkataan apa tadi? Istakhdama. Istakhdama. Istakhdama ni maknanya menggunakan. Siapa yang guna? Kita letaklah Muhammad. Istakhdama Muhammad al-mitraqah fil bait. Itu tambahan saja. Fil bait ke apa dia ke? Ini adalah cara nak buat ayat. Boleh tak kamu dapat 3 tadi? Kenal, tukar dan buat ayat. Untuk isim alat. InsyaAllah dapat tak? InsyaAllah dapat Boleh Arash? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Okey. Kita pergi yang kedua tajuk pada malam ini. Ustaz cuba nak elakkan tajuk masdar. Apa masdar? Ustaz elakkan tajuk masdar. Kita pergi kepada tajuk isim fa'il dan isim maf'ul. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi isim alat. Isim fa'il dan isim maf'ul, dia juga tajuk saraf. Jadi, ada 3 benda yang kamu kena tahu. Kenal, tukar dan buat ayat. Macam mana kita nak kenal isim fa'il? Kita nak kenal isim fa'il.
ialah isim fa'il ialah kata nama yang menunjukkan pembuat bagi sesuatu perbuatan. Perbuatan. Kalau ustaz gunakan fi'il tu ialah mengubati, maka isim fa'il dia ialah pengubat. Pengubat. So satu kata nama tu, itu nama isim fa'il. Dia bukan fa'il Fa'il pembuat lain. Contohnya Muhammad boleh jadi pembuat, cikgu boleh jadi pembuat, pelajar, datuk, itu boleh jadi pembuat. Tapi ini ialah isim fa'il, kata nama daripada kata nama untuk orang yang melakukan benda tersebut. Kalau kita kata melukis, seorang itu sedang melukis, isim fa'il dia ialah pelukis. Kalau lari, dia jadi pelari ataupun pelarian. Okey? Dan ini dia isim fa'il. Ia diambil daripada perkataan fi'il. Tak kisahlah fi'il apa. Sama ada fi'il 3 huruf ataupun fi'il 4 huruf. Okey. Untuk isim fa'il ni, dia ada kaedah dia. Kaedah dia gunakan 3 huruf. Fa'ilun, dan gunakan 4 huruf untuk untuk fi'il yang 3 huruf, formula dia ialah fa'ilun. Sebut saja kataba, dia jadi katibun, jalasa, jalisun, rakiba, rakibun, hamila, hamilun dan sebagainya. Untuk 4 huruf, bila kamu kita kata 4 dan 5, kamu akan dibawa dengan fi'il yang 4 ataupun 5 huruf. Ya, contohnya af'ala. So dia akan jadi muf'ilun. Istaf'ala, mustaf'ilun. Macam mana dia punya kaedah dia? Letakkan mu dekat depan. Kalau istaf'ala, buang alif, letak mu dekat depan. Letak mu dekat depan. Kemudian baris akhir tu, huruf yang terakhir ataupun huruf kedua terakhir, letakkan baris bawah. Muf'ilun. Kalau af'ala ada alif, fa, ain, lam, kita letak dekat mu dekat situ, dekat depan. Kalau kita letak mu, lepas mu ada alif, lepas tu fa. Logik ke lepas mu ada alif? Tak logik kan? So alif tu kena buang lah. So jadi terus muf'ilun. Okay, so ustaz pun berpakat dengan pelajar ustaz macam mana nak cari formula yang lebih senang untuk pelajar ustaz hafal. So ustaz bagi satu formula, nama dia Hafiz Muslim. Hafiz Muslim. Hafiz maknanya orang yang menjaga. Kenapa ustaz bubuh dia formula ni? Sebab nama ustaz pun Hafiz kan. Jadi ustaz bagi tahu kepada pelajar ustaz, kalau tak dapat dalam peperiksaan nanti, bela-bela tak ingat nak jawab soalan macam mana, blank tak nampak apa-apa, sebut nama ustaz. InsyaAllah dia akan dapat jawapan dia. Ataupun tulis nama ustaz. So ustaz pun bagilah formula dia. Nama dia Hafiz. Sebab Hafiz ni datang daripada perkataan 3 huruf. Hafizah, Hafiz. Hafizah, Hafiz. Kita pun guna Hafizun. Untuk Muslim pula, dia datang daripada perkataan 4 huruf atau selebihnya. Aslama, dia akan jadi Muslimun. Muslimun. Kalau semua wazan dia Hafizun ke Muslimun, dia membawa makna isim fa'il. So kita nak kenal isim fa'il, formula dia ialah Hafiz Muslim. Kalau kita diminta untuk tukar, contohnya katakanlah tukar perkataan darasah, jadikan dia isim fa'il. So kita kata formula dia ialah Hafiz Muslim. Hafiz untuk 3 huruf. So darasah 3 huruf, kita gunakan perkataan dia Hafizun. Jadi darasah darisun. Simple dan boleh diingat. Kalau lah perkataan dia contohnya ijtihada. So Ustaz Hafiz kata formula dia ialah Hafiz Muslim. Hafiz untuk 3 huruf, Muslim untuk 4 huruf. So ijtihada ialah 5 huruf.
So tak boleh guna hafiz, kena guna muslim. Kena tambah mu, kena baris akhir di baris bawah. So muslimun ijtahada jadi mujtahidun. Settle. Simple. Dan kita selesai isim fa'il. Okay. So laki tu B. Zahaba jadi Zahibun. 3 huruf kan? 3 huruf. Zahaba jadi Zahibun. Zahibun. Aimin betul. Kataba. Katibun. Katibun. Betul. Jalasa. Jalisun. Jalisun cantik. Syariba. Syaribun. Syaribun. Akala. Akilun. Akilun. Akilun betul. Sa'ala. Sa'ilun. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi'. Sa'ala sa'ilun. Sa'ilun yang bertanya. Okey. Mala'ah. Ma'ilun. Ma'ilun. Mala'a. Maliun. 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 Betul. Maliun. Betul-betul. Maliun betul. Ustaz tersilap tadi, saya ingat ma'ilun. Okey, maliun. Maliun maknanya penuh. Okey, ini 3 huruf. Dia punya formula dia hafiz. Okey. Okey. Waqafa. Waqifun. Waqifun betul. Waqafa hafizun, waqafa waqifun betul. Wa'ada. Wa'idun. Wa'idun betul. Arash. Hebat Arash ni. Sekolah mana Arash? Saya sekolah Masyariki. Oh. Ustazah ada tu, jangan buat cerai. Okey, qala. Qailun. Qailun. Pelan je jawab tu. Okey, nama. Naimun. Naimun. Boy, Arash seorang je jawab ni, tak cih. Mana yang lain? Jangan sekolah mana? Sekolah Ikram tadi ada. Ba'a. Ba'i'un. Ba'i'un. Ba'i'un cantik. Da'a. Yang ni mesti tak dapat jawab punya. Doa. Da'i. Ya. Hafizuddin. Doa. Da'i. Zulkifli Al-Bakri. Da'a jadi apa? Da'i. Da'i. Da'i tu tulis macam mana? Dia boleh tulis 2. Sama ada tulis da'iyun. Kalau ada alif lam kat depan ad-da'i, letak alif lam dia kena ada ya kat belakang. Ad-da'i. Kalau tak ada alif lam, dia akan jadi da'in. Da'in. Qadha. Qadi. Qadin. Betul. Qadin. Ataupun al-qadi. Kalau ada alif lam jadi al-qadi. Waqa. Hafizun. Dia akan jadi waqiyun ataupun Waqin. waqin saja. Waqin. Sebab belakang tu huruf ya tu dah dipanggil huruf cacat, dibuang. Jadi waqin. Kemudian wafin. Kemudian jadi wa'in. Sorry. Waqin, orang yang mencegah. Wafin, orang yang menunaikan, mengotakan janji. Wa'in, orang yang sedar. Kawa, striker. Kawin, orang yang menyetereka. Syawa, panggang. Syawin, orang yang sedang memanggang. Okay, clear semua? Ya. So, Ya. kita punya formula ialah Hafiz, Muslim. So, sebut je kawa, buat kawin. Tapi bila ya kat belakang tu, huruf yang cacat, so kita buang, dia akan jadi kawin. Okay. Okey, untuk akrama pula. Macam mana kita nak jadikan dia isim fa'il? Akrama yukrimu, isim fa'il dia apa? Apa kita punya formula? Hafiz, Muslim. Hafiz ke Muslim? Muslim kan? Muslim. Okey, Muslim, so ya. jadikan dia. Akrama jadi Mukrimun. mukrimun. Arsala, Mursilun. bagus. Ijtahada, Mujtahidun. yes. Imtahana, Mumtahidun. baik. Ishtaraka,
Mushtarikun. Bagus. Istaghfara. Mustaghfirun. Mustaghfirun. Istaraha yastarihu. Mustarihun. 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 Istata'a. Mustati'un. 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 Sebenarnya kenapa Ustaz letak mudhari' kat sini, sebenarnya dia lebih mudah ialah bila nak buat isim fa'il untuk fi'il mazid ni, dia kena tengok mudhari' dia. Buang je yang ya kat depan tu, letak je mu. Jadi mukrimun, mursilun, mujtahidun, mustaghfirun, mustarihun, mustati'un, yang tu. Okey, tu jawapan dia. Okey, yang ni Ustaz tak nak tanya, tapi semuanya kalau kita tengok balik, dia tambah mu dekat depan dan siapa boleh sambung? Tambah mu dekat depan dan Huruf kedua terakhir baris bawah. huruf kedua terakhir baris bawah. Alhamdulillah. So Ustaz tak nak pergi kepada yang ni. Kita dah kenal, kita dah boleh tukar. So tinggal satu lagi macam mana? Kita nak buat ayat. Macam mana? So macam mana kita nak buat ayat? Nak buat ayat untuk isim fa'il, kita tahu isim fa'il ni maknanya apa? Orang. Dia adalah seorang yang sedang buat sesuatu. So, bila dia orang, so kita jadikan dia sebagai fa'il pembuat. Katakanlah Ustaz guna perkataan, kata apa? Mujtahidun. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Mujtahidun. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh. So, macam mana nak buat ayat dia? Kalau ayat dia contohnya, ayat dia ialah mujtahidun. Macam mana nak buat ayat dia? Al-mujtahidun. Ustaz nak buat ayat al-mujtahidun. Kisah letak alif lam ke tak letak alif lam tu yang kedua. Cuma Ustaz akan bila contoh pertama Ustaz kata jadikan dia fa'il, jadikan dia orang yang sedang buat kerja. So Ustaz pun letaklah perkataan di depan. Tak kisahlah kamu nak letak perkataan apa yang kamu ingat. Fi'il dia. Ustaz nak letak perkataan zahaba. Zahaba al-mujtahidu. Okey. Ila al-imtihan. Ila qa'atil imtihan. Okay, itu dah boleh buat ayat dah untuk al-mujtahidu. Contohnya ayat perkataan mukrimun. Perkataan mukrimun. Mukrimun. Siapa tahu makna mukrimun tu apa? Mulia. Mukrimun mulia. Al-mukrim ialah orang yang memuliakan. Sorry. Al-mukrim ialah orang yang memuliakan. Macam mana kita nak buat ayat memuliakan? Kita boleh buat ayat senang je dengan letak je apa sahaja fi'il. Cari fi'il kat depan dia. Contohnya kita buat ayat ta'allama. Wah, silap lagi. Ta'allama. Ta'allama al-mukrim. Apa dia? Al-lughata al-arabiyyah. Orang yang mulia itu belajar bahasa Arab. Betul ke salah? Tak ada masalah. Betul. So, nak jadikan ayat untuk isim fa'il, kamu kena ingat isim fa'il itu orang. Jadi, jadikan dia fi'il, perbuatan, contohnya nama ke, tidur ke, jalasa ke, kataba ke, ta'allama ke, darasa, buat je apa saja. Kemudian letakkan isim fa'il tu. Maka dia akan beri satu jawapan yang tepat. Okey. Itu salah satu cara yang boleh kamu guna. Yang kedua, kamu boleh guna cara ni. Cara dia ialah letakkan isim fa'il tu di depan, jadikan dia mubtada. Al-katib ni penulis kan? Penulis. Kemudian letaklah zaraf makan. Al-katib amam al-fasli. Penulis itu berada di hadapan kelas. Contoh dalam buku teks ada Al-Harisu.
Al-Haris ialah penjaga kan. Al-Haris khalfal madrasah. Macam tu je. Dan ayat kamu jadi ayat yang betul, tak ada masalah. Simple Dan yang ketiga boleh digunakan, yang ni expert sikit lah. Sikit je lah. Jadikan dia sebagai hal. Okay. Waqafa at-talib amam al-fasli, pelajar berdiri depan kelas, katiban. Jadi pelajar berdiri di depan kelas dalam keadaan dia sedang menulis di papan putih. Dalam keadaan dia sedang menulis. Dia berdiri dalam keadaan dia sedang menulis. Dia jadi hal kat sini. So, ini contoh macam mana nak buat ayat bahasa Arab. Buat ayat isim fa'il. Boleh? Okay. Alhamdulillah kita dah kenal isim fa'il macam mana nak buat ayat dia. Okey. Dan pasangan bagi isim fa'il tak jauh beza dia ialah isim maf'ul. Kalau isim fa'il laki-laki, isim maf'ul ustaz letakkan gambaran dia perempuan. Mahfuz ini maksudnya ialah isim maf'ul ialah benda yang kena buat ataupun yang terbuat ataupun yang dibuat. Okey. Dia punya apa tu? Dia punya formula dia ustaz buat. Kalau tak di hafiz muslim, yang ni jadi mahfuz muslam. Jadi pelajar ustaz senang ingat. Bila hafiz muslim, yang ni mahfuz muslam, dia orang kata senang ingat. Dan senang untuk tackle soalan untuk isim fa'il dan isim maf'ul tanpa dia orang keliru. Okey, cuma kenapa ustaz tekankan maksud perkataan ni benda yang terjaga, benda yang dijaga, benda yang kena jaga contohnya tu. Sebab kamu nanti bila nak buat ayat banyak blur sikit tang ni. Ya. Jadi memang maksud dia ialah dijaga, terjaga, dibuat, terbuat dan sebagainya. Okey. So faham kat situ. So nak buat ayat nanti insya-Allah senang. Dia ustaz tunjuk macam mana cara nak buat ayat isim maf'ul. Okey, macam mana nak buat ayat isim maf'ul kalau kita dah tahu isim fa'il tadi, sama juga untuk 3 huruf jadi apa? Mahfuz. Untuk 4 huruf dia akan jadi muslam. Untuk 3 huruf jadi mahfuz. So 4 huruf jadi muslam. Okey, kita tengok zahaba jadi apa? Zahibun. Zahibun apa? I mean itu untuk isim fa'il. Mazhabun. Ya. Marha. Zahaba jadi Mazhabun. 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 Mazhubun. Dia akan jadi hafizah mahfuz sebab 3 huruf. So zahaba mazhubun. Kataba. Maktubun. Yes, maktubun. Jalasa. Majlisun. Majlus. Syariba. Masyrubun. Yes. Okey, sekarang ni ustaz bagi yang ada tanda sabdu pula. Madda. Yamuddu. Madudun. Mamdudun. Betul. Okey, mamdudun betul. Farrah. Sarurun. Mafrurun. Mafrurun. Salah. Jawapan dia ialah mafarun. Firar. Al-mafar. Aina al-mafar? Di manakah jalan keluar tempat untuk kita lari daripada masalah ini? Aina al-mafar? Okey, akala jadi? Makulun. Sa'ala? Mas'ulun. Betul. Mala'ah? Mamlu. Betul. Okey, so yang ni ustaz pun tak perlu kot. Ambil satu lah. Waqafa. Mauqufun. Wa'ada. Mau'udun. Okey, qala dia jadi sebab ada, tengok dia ada huruf cacat kat tengah tu. Alif, waw, ya. Ada alif. Qala jadi
Nama jadi Manam. nama manam, betul. Ba'a Mabi. ba'a mabi', betul. Qala yaqulu maqulun. Nama yanamu manamun. Ba'a yabi'u mabi'un. Dia kita tengok mudhari' dia apa. Da'a yad'u jadi mad'uun. Adu'un. Qada yaqdi maqdiyun. Waqa yaqiya mawqiyun. Wafa yafiya mawfiyun. Wa'a ya'iya maw'iyun. Dan begitulah. Okey. Jadi untuk empat huruf ni sama juga, tengok kepada fi'il mudhari', letakkan, tukar ya tu kepada mu, mim baris depan mu, dan letakkan baris atas di huruf kedua terakhir kan. So akrama jadi mukramun, arsala jadi mursalun, ijtihada, teruskan. Mujtahadun. Imtahana. Mumtahanun. Ishtaraka. Mushtarakun. Yes. Istaghfara. Mustaghfarun. Istaraha. Mustarah. Mustarah. Betul, mustarah. Kalau tengok mudhari' tu dia jadi yastarihu. Tapi sebab bila kita letak baris atas dekat ya tu, tak logik letak ya, dia kena tukar jadi alif. Jadi mustarahun. Istata'a jadi mustati'un, salah, sama juga dengan yastarihu. Mustata'un. Mustata'un. Okay. So wazan formula untuk isim maf'ul ialah mahfuz muslam. Untuk isim fa'il ialah hafiz muslim. Okay, so tinggal lagi yang terakhir, bagaimana nak buat ayat. Jeng. Cara nak buat ayat dia, Ustaz cuba buat macam ni. Jadikan dia benda yang kena buat. Okay. Ataupun jadikan dia khabar. Ataupun jadikan dia hal. Macam tadi juga. Okey, katakanlah kita bagi satu perkataan. Perkataan apa yang ada? Kita kata apa? Kata kalau tabakha, sorry. Darasa belajar. Darasa belajar. Isim maf'ul untuk darasa apa? Madrasah. Sekali lagi. Isim maf'ul untuk darasa. Apa dia punya formula? Isim maf'ul. Mahfuz muslam. Darasa 3 huruf ke 4 huruf? 3 huruf. So kita guna mahfuz. Darasa jadi mahfuz. Dia jadi apa? Madrusun. Madrus. So jawapan dia madrus. So madrus, macam mana kita nak jadikan dia ayat? Kita nak buat ayat dengan perkataan madrus. Madrus. Jadikan dia benda yang kena buat. Buat madrus. So seorang itu melakukan madrus. Madrus ni apa madrus? Darasa ialah belajar. So madrus ialah benda yang dipelajari. So kita buat ayat apa? Kita buat, kamu boleh ambil macam ni je. Tak depan dia. Darasa. Letak nama Muhammadun. Al-madrus, ataupun kita kata darasa Muhammadun. Letaklah perkataan al-ilma ke? Al-ilm al-madrus. Muhammad belajar ilmu yang dipelajari.
ataupun letak perkataan al-kitab ke, Muhammad belajar kitab al-madrus, kitab yang dipelajari, yang menjadi sukatan, yang perlu dipelajari. Okey? Contoh lain. Siapa boleh bagi contoh lain? Perkataan. Perkataan lain. Istighfarah. Macam mana nak jadikan dia isim fa'il, isim maf'ul? Macam mana? Mustaghfarun. Al-mustaghfarun. Okey. Bagaimana nak buat ayat? Ghafara. Okay. Ingat isim fa'il ni ialah isim maf'ul ialah benda yang kena buat. So kita nak jadikan dia kena buat. Kita tahu mustaghfar ni ialah mohon keampunan. So mustaghfar, orang yang kena ampun, benda yang diampunkan. Okey. Apa dia? Buat ayat. Letak je fi'il apa-apa pun tak apa. Contohnya. Ustaz letak perkataan talaba Muhammadun. Muhammad minta. Al-mustaghfar. Benda diampunkan. Apa yang diampunkan? Zambi. Apa dia? Kalau siapa yang tahu wakab Arab untuk dosa, kamu boleh letak zambun tadi kan? Apa dia panggil? Muhammad mohon keampunan, az-zambal mustaghfar. Dia mohon keampunan daripada dosa yang diampunkan. Muhammad minta daripada Allah agar dosa ini terampun. Okey? Boleh juga kalau kita tak ingat perkataan dosa ni, tapi kita tahu diampunkan tu, kita boleh letak perkataan lain. Al-hayah, al-mustaghfarah. Nampak tak? Boleh buat ke tak? Okey, kalau katakanlah yang ni rasa nampak macam agak sukar, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua, jadikan isim fa'il dia adalah khabar. Mana kena letak something dekat depan dia. Apa dia? Contohnya mustaghfar Mustaghfar. Jadikan dia khabar. Jadikan dia khabar. So kena letak something dekat depan dia. Mubtada. Apa yang diampunkan? Az-zambu. Kita kata az-zambu. Kita letak. Jadilah kalau zambu saja tak cantik. Macam tu. Kita kalau kamu letak gini, az-zambu mustaghfarun, dosa diampunkan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita kalau nak bagi cantik, kita tambah sikit. Zambu Muhammadun mustaghfarun, dosa Muhammad diampunkan. Okey. So kita Muhammad ni selalu dah kita guna nak jadikan ayat dia power sikit. At-taibu, dosa orang yang bertaubat itu diampunkan. Lagi pro. Bukankah macam tu, bro? Okey. Bagi ayat lain. Mujtahadun. Mumtahanun. Apa makna mumtahanun? Imtihan makna apa imtihan? Apa perusahaan? Ujian kan? Ujian. Mumtahanun, benda yang diuji. Okey? Benda yang diuji. Okey. So, siapa boleh buat ayat? Susah ni. At-talibu. Mumtahanun. Pelajar itu diuji. Betul? Nak jadikan dia power sikit. Pelajar itu diuji
al-imtihan ataupun fil qa'ah. Dia diuji di mana tu? Mumtahanun fi. Dia diuji dalam apa dia panggil bilik darjah, dalam dewan kan. Okey, betul. Cantik. Senang isi maf'ul. Boleh? Okey. Boleh? Nak try satu lagi? Bagi satu lagi. Apa dia? Satu lagi. Isi maf'ul. Kita ambil kat sini boleh tak? Ta'arafa. Apa makna ta'arafa? Berkenalan. Ta'arafa. Okey, so macam mana nak jadikan dia isi maf'ul? Macam mana nak jadikan dia isi maf'ul? Muta'araf. Apa makna muta'araf? Benda yang dikenali. Benda yang dikenali, bagus. Benda yang dikenali ataupun terkenal. Terkenali. Dia terkenal sebagai apa? Okey. AKA. Okey. So, macam mana kita nak buat? Jadikan dia, ingat Ustaz kata jadikan dia sebagai khabar. So, letak kat depan. Letak kat depan. So, dia letak apa dia? Apa yang dikenali? Letaklah apa? Al-mu'allim. Al-mu'allim. Guru itu muta'arafun. Guru itu dikenali. Muta'arafun. Al-mu'allim muta'arafun bi. Guru itu dikenali. Kalau setakat tu pun bolehlah, mungkin tak berapa nak power. Bi al-hilmi. Guru itu dikenali dengan lemah lembutnya, ataupun bil ilmi, dengan keilmuannya. Oh, senang kan? Senang. Boleh kan? Boleh. Okey. InsyaAllah. Dan yang ketiga, jadikan dia sebagai hal. Hal ni fi'il dia dengan yang ni berbeza. Okey. Contohnya sekarang ni perkataan kita Ustaz guna tadi, mujtahadun. Mujtahadun maknanya bersungguh-sungguh. Okey, jadikan dia apa dia tadi? Jadi buat ayat untuk dia. Jadikan dia sebagai hal. Hal mereka ini bersungguh-sungguh. Boleh buat macam ni. Darasa tullabu. Okey, talibulah. Darasa at-talibu al-uluma. Pelajar belajar apa dia panggil ulum, sains itu, dalam keadaan mereka mujtahadan. Mujtahadan ke mujtahidan? Mujtahadan. Masrur. Sekejap. Dars at-talibul al-ulum mujtahidan. Betul kat sini ni. Mujtahadan bersungguh-sungguh. Mujtahadan bukan bersungguh-sungguh. Dia kena jadi dibuat dengan sungguh-sungguh. Okey. Ada sikit kesilapan. Okey, kita tukar ayat lain lah. Yang ni tak berapa nak cantik ni. Sebab dia boleh tertukar dengan isim fa'il. Okey. Kita ambil yang lain. Kita ambil ni lah, makulat lah. Makulat. Makulan.
Makulan tu maknanya yang dimakan. Yang dimakan. Macam mana nak buat ayat yang dimakan? Kita boleh kita buat ayat yang dimakan apa? Ra'aitu, saya lihat. Itu jadi maf'ul bih. Alamak, macam mana nak buat ni? Ad-dawa. Ad-dawa. Macam ni? Ad-dawa. Ad-dawa. Yang tu dia jadi macam ni. Ad-dawa umakulan. Sesuai untuk khabar. Yang atas tu. Kan? Ad-dawa umakulun. Dia jadi untuk ni. Tinggal macam tu lah. Yang ni Ustaz kena uji lain untuk nota yang ketiga ni. Yang ni sesuai untuk di sini. Okey, kelas. So, masa ada lebih kurang dalam 15 minit. Kita pergilah kepada beberapa soalan. Isim fa'il dan juga isim maf'ul. Boleh tolong Ustaz untuk jawab secara umum lah, secara berjemaah. Okey. Dia akan tanya pertama sekali, ayyin. Ayyin makna apa? Kenal, tentukan. Soalan kedua dia akan kata kawin, buat ayat. Ataupun buat ayat. Yang ketiga dia akan kata ij'al ataupun hawil, tukarkan perkataan ijtahada tu, soma tu kepada isim fa'il. Kemudian buat ayat. Dia ada 3 pattern soalan. Lebih kuranglah 3 pattern soalan. Kalau kat sini dia ada sikit special, dia letak perkataan idbit, bariskan isim fa'il ni. Si tanggang waladun jadi apa? Salahun, salihun, salihan, dia jadi macam tu. Jadi kita letakkan baris. Okay, so kita tengok ayat pertama. Ayyin ismu fa'il dalam ayat pertama. Mana satu kamu rasa isim fa'il pembuat? Daiman. Ya. Daiman. Daiman makna apa? Kalau biasa kita tahu. Selalu. Selalu bukan pembuat. Selalu. Muhtarimuna. Okay, muhtarimuna. Muhtarimun ni bukan isim fa'il ni sebenarnya. Dia adalah isim maf'ul. Muhtaramuna. Al-abna'u. Al-abna. So perkataan walada, lahir, beranak. Walidun jadi isim fa'il. Isim fa'il kepada ni ialah walidun. Walidaihim. Okey. Yang kedua. Akhlaqo. Oh, sorry, dia bukan akhlaqa tu, ada mim tu, al-mutakhalliqu. Dia tu. Salah lagi. Al-mutakhalliqu, betul, al-mutakhalliqu dia pun jawapan dia. Al-mutakhalliqu, betul. Nombor 3. Kalau kat sini macam mana kamu nak kenal pasti? Kamu kena buat macam ni. Nak jawab isim fa'il macam mana? Isim fa'il formula dia Hafiz Muslim. Cari dia punya perkataan yang ada macam Hafiz macam Muslim. So untuk nombor 3 tu apa dia? Hafiz Muslim. Tak jumpa? Tak pandai nak sebut. Jawapan dia ialah muwazzifi kan? Muwazzifi. Ada sabdu kat situ sebenarnya. Muwazzifi. Muwazzifi maknanya penjawat awam, petugas. Muwazzifi. Okey, datang daripada kata wazzafa, jadi muwazzif.
Okey. Nombor 4. Al-Mujtahidun. Al-Mujtahidu. Cemerlanglah pelajar masyhur lelaki ni. Mujtahidu. Arash Hebat kan? Boleh bagi hadiah ni. Okey, nombor 5. Mana yang lain? Hafizuddin. Al-Mutawaddi'u. Al-Mutawadhi'u betul. Al-Mutawadhi'u betul. Hafiz Muslim betul. Terima kasih Husna. Okey. Tu kamu dapat jawab. Settle. Ada tak lagi yang lain? Okey, yang ni pula. Yang ni macam mana kita nak jawab yang ni? Kawin ma ya'ti. Jumlah fiha ismu fa'il ala wazan mufta'il. Macam mana nak jawab yang ni? Cara nak jawab yang ni, mula-mula sekali kamu kena bawa datang apa fi'il yang ada wazan ifta'ala dulu. Kemudian tukarkan kepada isim fa'il ya mufta'ilun. Apa wazan ifta'ala? Ada tak perkataan fi'il yang ifta'ala? Istaraha. Apa dia? Istaraha. Kam. Istaraha nampak ada ha, ada sin. Tak salah. Tak betul. Ifta'ala. Ustaz cadang setiap ifta'ala ke af'ala wazan tasrif fi'il ni kamu kena ingat satu contoh. Jangan satu contoh. Ambillah 2 contoh. Contohnya ifta'ala ni contohnya macam ijtahada. Contohnya ijtama'a. Contohnya iktasaba. Contohnya imtahana. Banyak contoh dia. Okay. So sekarang ni dia kata buat isim fa'il ala wazan mufta'il. So kita ambil yang ni kan. Kita ambil ni. Kita boleh letak jadi mujtahadun. Kemudian kita pun buat ayat. Bagus. Betul. Kemudian dia nak jumlah ismiyah isim fa'il fiha marfu'. Alah, yang ni ustaz tak nak ajalah. Okey, lagi yang ni. Apa jawapan ijtihada isim fa'il? Mujtahidun betul. Sama apa isim fa'il? Shaimun betul. Ta'allama apa wazan dia? Muta'allim betul. Istakhdama apa wazan dia? Mustakhdimun. Betul. Qatala apa wazan untuk isim fa'il? Qatala. Hafiz Muslim. Yes. Muqatilun. Tak perlu tambah tun. Tun untuk perempuan. Qatala tu adalah fi'il dia. Fi'il dia qatala. Jadi jawapan dia ialah muqatilun. Boleh? Okay, settle. Masa mencemburui kita tak boleh lebih sangat pada pukul 10. Kita ada masa yang terbatas. Okey. Isim fa'il boleh. Isim maf'ul boleh. Soalan isim maf'ul. Okey, siapa tahu isim maf'ul untuk alif? Untuk nombor 1. Masyhur. Untuk nombor 2. Mu'dabun. Mu'addabuna betul. 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 Nombor 3. Musyajja' betul. Nombor 4. Matbu'atun betul. Dan akhir sekali Al-mustahabbah. Okey, baik. Nombor seterusnya yang tadilah wazan, kena pasti wazan dan buat cari fi'il yang ada wazan tersebut dan buat ayat Okey, istaghfara. Mustaghfari.
Mustaghfarun. Darraba. Mudarribun. Mudarribun. Ustaz dengar perkataan mudarribun. Betul ke mudarribun untuk isim maf'ul? Rabun. Hafiz Muslam. So Mudarrabun. mudarrabun. Okey, jangan salah Fataha. Teskan dia dengan apa di formula. Fatihun. Fataha jadi Fatihun. Fatihun. Betul ke isim maf'ul? Apa formula dia? Mahfuz Muslam. Tak ada bunyi Fatihun. So Fataha 3 huruf. Dia jadi Maftuhun. Maftuh. 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 Jangan tersilap. Okey. Thaqafa. Thaqafa. Jadi Thaqafa. Jadi Mustaqafun. Musaqqafun. Maftuhun. Kemudian yang terakhir sekali ialah istafsara. Istafsara. Jadi istafsara. Jadi Mustaqfarun. mustafsarun. Okey, yang ni Ustaz nak suruh kamu buat ayat. Istafsara maknanya kalau Ustaz buang alif, sin dan ta, alif dan sin dan ta ni kamu tahu ke makna apa? Itu penambahan. Asal perkataan dia ialah fasara. Fasara makna apa? Fasara tafsiran. Iaitu menafsirkan. Okey? Menafsirkan. Kalau perkataan Arab ada perkataan sin, alif, sin, ta, apa makna dia? Makna dia ialah minta. Minta untuk ditafsirkan. Minta atau pemohon. Bagus. Okey. Macam ke atas. Istighfara. Istighfara. Istighfara ni, ghafara maknanya ampun. Maaf. Kalau istighfara maknanya mohon ampun, mohon maaf. Kalau istafsara. Fasara maknanya tafsir. Istafsara maknanya mohon mentafsirkan. So mustafsarun maknanya orang yang memohon pencerahan. Buat ayat simple. Apa yang dimohon pencerahan? Apa yang dimohon pencerahan? Okay. Ustaz tulis. Soalan. Macam mana dalam bahasa Arab? Go. Soalan. Dalam bahasa Arab apa? Soal. Soal bolehlah soal. As-su'alu mustafsarun. Betul, 2 markah. Mudah, simple lah. Nak buat ayat power sikit. As-su'al mustafsarun. As-su'al min apa dia panggil? Min at-talib az-zaki. Soalan daripada pelajar cerdik itu diminta pertanyaan, minta pencerahan. Okey, settle lah. Boleh tak? Senang tak? Satu lagi. Masih ada 2 minit. Darraba. Darraba kamu jawab tadi ialah mudarrabun. Apa makna darraba? Latihan, kan? Memukul. Bukan. Itu darraba dengan dot. Ini dada. Darraba ialah latih. Jadi mudarrabun bukan jadi jurulatih. Benda yang dilatih, benda yang terlatih. Macam tu. Al-la'ibu. Aku dia. Dia jadi benda yang terlatih. Okey. Macam mana kita nak buat? Terlatih. Al-la'ibu. Okey, al-la'ibu. Okey. Boleh. Al-la'ibu Mudarribun. mudarrabun. Al-la'ibu mudarrabun. Mudarrabun. Apa dipanggil? Pemain itu terlatih. Terlatih untuk apa? Boleh dah. Al-la'ibu mudarrabun pun bagi Ustaz dah betul. Tapi kita kata al-la'ibu mudarrabun bi rabbil habal. Pemain itu
terlatih untuk ikat tali. Ataupun pemain itu terlatih untuk sepak bola dan sebagainya. Boleh tak Ustaz buat ni? Al-kalba al-mudarrab. Anjing yang terlatih. Boleh. Boleh. Tapi tak ada ayat dia tu. Kalau al-kalb al-mudarrab, anjing yang terlatih itu, buat ayat yang biasa. Mahbubun disukai, mahbubun li sahibihi, disukai oleh tuannya. Kamu tahu tak anjing ni boleh jadi hebat kalau dia ada ilmu? Oi. Betul kan? Kalau dia tak ada ilmu, dia jadi najis. Dia jadi benda yang dibenci. Tapi kalau dia anjing sentuh apa dia panggil makanan ke, anjing sentuh benda ke, kita kena samak benda tu. Tapi kalau anjing tu belajar, dapat ilmu, dia bukan saja sentuh makanan, dia gigit makanan, dia boleh bagi dekat kita makan. Dan kita makan tu halal. Macam mana? Kita bela anjing untuk memburu. So kita lepaskan anjing tu pergi tangkap kijang. Kijang tu dia dapat tangkap kijang tu dia bawa balik dekat kita. Kita boleh makan kijang tu. Dia bagi makan dekat kita, tak najis. Tempat yang dia pegang tak najis. Boleh kita makan. Kenapa jadi begitu? Sebab dia ada ilmu. Allah angkat martabat dia. Kalaulah manusia ada ilmu, lagi hebat. Power. German Shepherd. Oh, ampun. Ini baka anjing mana ni? Okey, kelas. Jam menunjukkan pukul 10, 1 minit. Okey Ustaz, berikan masa kecederaan ni sekitar lebih kurang dalam 5 hingga 10 minit untuk pertanyaan lah. Untuk pertanyaan. Untuk masdar dan juga apa dia, tasrif fi'il, tengok kalau kita ada masa selepas ini, kita kongsi-kongsi lah. Okey, ada apa-apa soalan untuk Ustaz sebelum kita off-kan tuition kita pada malam minggu ini? InsyaAllah, moga-moga apa perkongsian kita dapat manfaat. Okey. Sila-sila tanya. Sila-sila. Mana Arash tadi tak ada soalan lah. Arash, Hafizuddin, Amirun, Aimin. Amirul ada Arash. Amirul ada soalan. Okey, Amirul silakan. Amirul ada soalan, Amar Zuhdi ada soalan. Ya, sebab Ustaz, Ustaz. pelajar-pelajar masyhur laki-laki biasanya pelajar cemerlang. Mereka ada banyak persoalan. Silakan Mirun. Bukan Ustaz, Aras saja Dia join. kata dia ada soalan tapi dia malu. Ya, dalam belajar tidak ada malu. La haya'u fi ad-dirasah. Tidak ada malu dalam belajar. Syifa'ul ayyi as-su'al. Seperti ubat bagi orang yang sakit ataupun orang yang jahil ialah dengan bertanya. Tanya jelah. Amar Zuhdi pun boleh tanya. Muhammad Hanif ada soalan tak? Oh, dia angkat geng ni. Ammar Husaini, Amirul Amin, Ammar Zuhdi, Amin Nazhan. Geng-geng masyhur ni. Tak ada soalan ni? Tak ada soalan, Ustaz boleh stop sharing. Okey, jadi Ustaz tanya. Tiada Ustaz, tiada. Tiada. Okey, apa yang Ustaz ajar pada malam ni boleh difahami ataupun tidak? Boleh. Ada soalan daripada Hafizuddin kata apa tu? Soalan buat ayat tak payah bubuh baris, tak apa ke? Ya, tidak ada masalah untuk kita buat ayat tanpa letakkan baris, kecuali soalan idbit, soalan yang memerlukan kita bariskan. Yang tu kena letak baris secara penuh. Kalau apa dia panggil istafsara, kita kena tulis balik istafsara, mustafsirun dan sebagainya. Okey, Hafizuddin. Yang lain, Luqman,
Masyarah? Ada soalan lain? Okey, alhamdulillah. I'rab kena letak baris tak Ustaz SPM nanti? I'rab kena letak baris. I'rab bukan soalan untuk letakkan baris. Dia hanya kita perlu nyatakan 3 perkara. Yang pertama kita kena sebut tempat i'rab tu apa. Kemudian hukum dia apa, baris marfu', mansub, majrur ke, dan apa dia alamat dia. Alamat dia tu kadang-kadang baris, kadang-kadang dengan alif ataupun waw ataupun ya. Okey. Lagi soalan? Baik, Aimin. Ada lagi? Okey, alhamdulillah. Masa pun sudah pukul 10:05. Harapnya pertemuan kita pada malam ini tidak berlalu percuma, berlalu sia-sia. Ada something yang Ustaz ajar boleh dipegang. Okey, sebelum tutup ni Ustaz mesti bagi ni sikit, bagi nak suruh kamu semua, Ustaz tinggalkan kamu dengan something lah. Okey, semua. Ustaz nak tanya, apa formula untuk isim fa'il? Hafiz Muslim. Yes, betul, Hafiz Muslim. Apa formula untuk isim maf'ul? Mahfuz Muslim. Bagus ambil note ingat Okey, dan terakhir sekali, apa dia formula untuk isim alat? Siapa nak berpantun? Arashlah sekali lagi. Tak ingat dah tu. Kita minta orang lain tak Ustaz? Saya hafal lah, saya tak mahu. Arash dah hafal dah. Okey, Arash hafal. Okey, cepat-cepat. Siapa yang boleh? Ustaz Saya rasa Amazudi. Amirul. Okey, terus je. Ramai lah. Okey. Ustaz sebut dulu isim alat mula-mula sekali apa dia? Nobita. Sambung. Tunggang basikal. Tunggang basikal. Doraemon. Nek nyapu. Jangan. Takut gagal. Takut gagal. Usaha tanpa ragu. Bagus. Yang kedua, suka. Pegang kunci. Nobita. Gigit pensel. Buang rasa benci. Yes, dan akhir sekali segala kerja akan berakhir. Jadi alhamdulillah kita telah selesai tuition kita pada malam ni. Moga-moga Allah berkati kita semua dan kita tangguhlah dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. All the best kepada semua pelajar-pelajar COVID 2021. See you next time. Syukran. Afwan. Terima kasih. Amrin, Amira, Afizuddin, Damia, baik-baik. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam.